Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, bagi matematik tingkatan 4. Okey, kita akan masuk kita punya masih lagi bab yang kelima, rangkaian dalam teori graf, tetapi subtopik kita, standard pembelajaran kita adalah mengenal dan melukis subgraf dan pokok. Okey, so jadi kita nak kenal pasti dulu apa itu subgraf dan apa itu pokok. Okey. Cuba kita perhatikan maksudnya subgraf. Graf H disebut subgraf kepada graf G jika himpunan titik di graf H adalah subset kepada himpunan titik di graf G. Okey, disebut juga sebagai sebahagian daripada graf asal. Okey, ini yang paling penting sekali untuk awak faham. Sebahagian daripada graf asal. Okey, subgraf. Adakah sebahagian daripada graf asal? Okey. Cuba tengok soalannya. Tentukan sama ada raja 1, 2, 3 dan 4 ialah subgraf bagi graf G. Okey, graf G kalau awak tak nampak, cikgu bacakan. Ini P, Q, ini R, ini S. I1, I ni dalam bahasa Inggeris dia H. H dalam bahasa Melayu ialah tepi. So bermaksud dia nak bagi tahu dekat sini tepi yang pertama, tepi yang kedua, tepi yang ketiga, tepi yang keempat, tepi yang kelima. So dengan ini tepinya ada 5. Okey. Cuba awak tengok rajah yang pertama. PS. Kita tengok PS dalam graf G. Ada tak PS? Okey, ada PS. PS betul. Satu garisan. PS ada satu tepi. Okey, betul. I5 sedekat sini pun I5. Tepi yang kelima. So bermaksud rajah 1 adalah subgraf bagi graf G. Bermaksud rajah 1 ni sebahagian daripada graf asal. Mana sebahagian itu? Yang ini. Ya, sebahagian daripada graf asal. So ini cikgu letakkan sebagai ya. Okey, yang kedua SPQ ada SPQ ada. Okey, SPQ betul. Kemudian I5 betul, I1 betul. Yang tak betulnya adalah I2 dekat P. Sedangkan I2 dekat Q. So bermaksud kalau kita tengok dekat sini berlainan dengan graf yang asalnya. So bila berlainan, so bermaksud ini adalah bukan subgraf. Tengok rajah yang ketiga, PSQ. Kedudukan bucu betul, PSQ. Kemudian tengok Q pula. Ada gelung, kemudian ada I2. Q ada gelung, ada I2. Betul juga. Kemudian kita tengok dekat PS ditandakan dengan I3. Adakah ditandakan dengan I3? Kalau kita tengok yang asal, ini I5. Apa yang ditulis dekat sini? I3. So berlainan dengan graf yang asal. So jadi ini pun bukan. Tengok rajah yang keempat, kita cek satu, PQRS. PQRS. Untuk bucu, betul? Okey, tengok sisi dia, tengok tepi dia, PQ, betul, PQ, QR, RS dengan SP. Okey, ada I, okey ni betul. Kita tengok dari segi I dia pula. Dekat sini I1. I1, betul. Okey, I2. Okey. Sepatutnya dekat sini I2. Dan dekat sini I3. Yang dia tulis dekat sini I3, yang ini I2. So bertukar. So bermaksud ini adalah bukan. Boleh kenal pasti? Okey. Subgraf bermaksud sebahagian daripada graf yang asal. Okey. Kita tengok lagi.
Okey, kali ni kita nak mengenal pasti pokok pula. Okey, untuk pokok suatu graf ialah subgraf bagi graf tersebut dengan ciri-ciri berdiri bawah. Graf mudah, tanpa berbilang tepi ataupun tanpa gelung. Pokok tak boleh ada berbilang tepi, tak boleh ada gelung. Okey. Tak boleh ada berbilang tepi tau Ini berbilang tepi. Dan tak boleh ada gelung. Nombor 2. Semua bucu mesti berkait. Okey, so semua bucu mesti berkait. Okey, so bermaksud semua bucu mesti berkait lah Okey, so bucu ni, contoh bucu A berkait dengan bucu B, bucu B berkait dengan bucu C, bucu C berkait dengan bucu D. Yang tak berkait tu contoh ada E1 je dekat sini, tak berkait dengan mana-mana bucu. Okey, ini yang dimaksudkan dengan tak berkait, tak bersambung, tak berhubung. Okey. Setiap pasangan bucu dikaitkan oleh satu tepi sahaja. Pasangan bucu bermaksud dua bucu hanya ada satu tepi sahaja. Sebab tu di dekat atas dia bagi tahu tidak boleh berbilang tepi ataupun gelung. Sebab kalau berbilang tepi, pasangan bucu ni dia ada dua tepi. Yang ni pun sama, ada dua. Bilangan tepi bersamaan dengan bilangan bucu tolak 1. Okey, kalau tepi dia 4, kalau bucu dia 4, so 4 tolak 1 bersamaan dengan 3. So kalau bucu 4, tepinya adalah 3. Okey, kita tengok rajah 1. Kita nak kenal pasti. Adakah rajah 1 ialah pokok? Okey, kita tengok syarat yang pertama. Graf mudah tanpa berbilang tepi atau tanpa gelung. Kita tengok ada tak berbilang tepi? Tak ada. Ada tak gelung? Pun tak ada. Okey. Untuk syarat yang pertama lulus. Okey. Syarat yang kedua, semua bucu mesti berkait. Kita tengok ada tak bucu yang tak berkait? Tak ada juga. Betul? Semua bucu berkait. So, nombor 2 syarat dia lulus. Okey, nombor 3. Setiap pasangan bucu dikaitkan oleh satu tepi sahaja. Kita tengok. Okey, A dengan B satu tepi je. B dengan C satu tepi. C dengan D satu tepi. D dengan E satu tepi. Betul? Nombor 3. Dan syarat yang keempat, bilangan tepi bersamaan dengan bilangan bucu tolak 1. Okey, kita tengok. Tepi E bersamaan dengan bilangan bucu V tolak 1. Tepi kita ada berapa? Bucu kita ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. So, kita tengok. Bucu kita 5. 5 tolak 1, hasil dia adalah 4. Kita tengok E. Adakah bilangan tepi dia ada 4? 1, 2, 3, 4. So, betul ada 4. So, syarat yang keempat pun dipenuhi. Maka dengan ini, rajah yang pertama adalah pokok. Okey, tengok rajah yang kedua. Syarat yang pertama mestilah tanpa berbilang tepi atau tanpa gelung. Ada berbilang tepi? Tak ada. Dan ada gelung pun tak ada. Okey, satu syarat dia lulus. Nombor 2. Semua bucu mesti berkait. Okey, kita tengok. Adakah kesemua bucu berkait? Okey, A dengan B bersambung, B dengan C bersambung, C dengan D bersambung, D dengan E bersambung, B dengan E pun bersambung. Okey, betul?
Okey, yang ketiga. Setiap pasangan bucu dikaitkan oleh satu tepi sahaja. Okey, setiap pasangan bucu dikaitkan oleh satu tepi sahaja. Okey. So, perhatikan di sini, adakah dikaitkan dengan satu tepi sahaja? AB, BC, CD, DE dan BE. Okey. Dan yang keempat, bilangan tepi E bersamaan dengan V tolak 1. Okay, so jadi dekat sini V ada berapa? 5 tolak 1. Adakah tepinya adalah 4? So 1, 2, 3, 4, 5. So dekat sini rajah 2 dia ada 5 tepi. Sepatutnya hanya ada 4 sahaja tepi. So nombor 4 dia tak memenuhi. Okey. So jadi rajah yang kedua adalah bukan pokok. Okey, satu nota tambahan di sini adalah kenapa rajah 2 adalah bukan pokok. Okey. Salah satu sebabnya adalah, sebab yang lain adalah, okey, kalau awak tengok B ke E, terdapat dua cara untuk pergi B ke E. Satu, kita gunakan jalan pendek iaitu B terus ke E, dan satu lagi jalan yang panjang iaitu B, kita kena terus kepada C, kepada D dan barulah jumpa E. Okey. So untuk pokok hanya ada satu jalan saja untuk pergi ke suatu tempat. Contoh, kalau nak pergi ke A ke B, hanya ada satu saja jalan dia. B ke C, satu jalan. C ke D, satu jalan. D ke E, satu jalan. Berbeza dengan rajah 2 iaitu yang bukan pokok. Nak pergi B ke E, boleh melalui terus pergi ke B ke E ataupun melalui BC, CD ataupun DE. Ataupun nak pergi B ke C, boleh terus pergi kepada BC ataupun BE, ED dan DC. So jadi bila ada kedua bucu yang mempunyai dua cara, so maka itu adalah bukan pokok. Ataupun kita boleh buat kesimpulan di sini, kalau ada poligon, poligon tahu bentuk yang tertutup. Contoh, ada segitiga, segi empat, heksagon, pentagon, heksagon dan sebagainya, maka itu adalah bukan pokok. Okey, kita tengok yang seterusnya. Lukis satu pokok dengan maklumat yang diberi. Bucu bersamaan dengan 6. Maksudnya V bersamaan dengan 6. Okey. Bila dia bagi bucu, kita kena dapatkan tepi dia berapa. So macam mana nak dapatkan tepi? Rumusnya adalah E bersamaan dengan B tolak 1. So E bersamaan dengan V kita 6 tolak 1. So akan dapat tepinya adalah 5. So kalau bucu 6,
tepinya adalah Macam mana kita nak lukis pokok? Mudah saja. Ada 6 bucu, buat 6 bucu. 1 2 3 4 5 6. Kemudian buat 6 tepi. Buat 5 tepi, silap 1 2 3 4 5. Okey. Ni tepi 1, tepi 2, tepi 3, 4, 5. Ataupun awak tak nak buat dalam macam ni pun boleh. Okey, buat 6 bucu. Okey, buat 5 tepi. Okey, contoh. 1 2 3 4 5. Okey, so ini dinamakan sebagai pokok. Okey, B pula tepi bersamaan dengan 4. Okey, kalau tepi 5 bucu 6, kalau tepi 4 dia congak je, bucunya adalah 5. Okey, buat 5 bucu. 1 2 3 4 5. Buat 4 tepi. 1 2 3 4. Cukup Ataupun 1 2 3 4 dan 5. 1 2 3 4. Okey. Okey, lepas dah okey, buka modul, buat latihan muka surat 7 hingga 14. Sekian, terima kasih.